Baca balik, baca balik. Apa gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syamil tolong bagi tahu dalam grup. Ana lambat sikit ini. Kan ni. Ayah adik ni. Ya adik. Bagi dia. Kakak yang atas meja tadi. Ambil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita mulakan. Kita tunggu sikit. Tunggu sekejap lah. Bismillah. Boleh kita mula? Tak apa kita baca lah insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulil Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah pada malam ini kita menyambung kembali mudzakarah kitab Mutammimatu al-Ajurrumiyyati karangan al-Imam Ar-Ru'aini rahimahullahu ta'ala, Imam Al-Hattab. Kita dah sampai pada perbahasan faslun. Jadi kita masih dalam babu ma'rifati alamatul i'rab dan telah kita membincangkan alamatul i'rab secara tafsil. Sekarang ni musannif nak bawa kita alamatul i'rab secara ijmali, secara ringkas. Jadi dia simpulkan apa yang telah kita bincangkan sebelum ini, tapi dengan sedikit tambahan lah. Tak apa. Bismillah. Faslun jami'u ma taqaddama min al-mu'rabat qisman. Di semua yang telah lalu daripada isim-isim yang mu'rab ada dua bahagian lah. Qismun yu'rabu bil harakat. Satu kisim di'irabkan dengan harakah. Dengan harakah maknanya dengan dhammah, dengan fathah, dengan kasrah, dengan sukun. Wa qismun yu'rabu bil huruf. Satu bahagian lagi di'irabkan dengan huruf. Satu bahagian lagi di'irabkan dengan huruf. Yang empat sama ada waw ataupun alif ataupun ya ataupun nun ataupun hazfu an-nun, buang nun. Okey. Dan asal kepada i'rab ialah al-i'rab bil harakat. Al-i'rab asalnya ialah i'rab bil harakat, bukan bil huruf. Oleh sebab itu dimulakan perbahasan mengenai al-mu'rab bil harakat. Maka Syekh pun sebut fallazi yu'rabu bil harakat arba'atu anwa'. Isim yang ataupun perkara-perkara yang di'irabkan dengan harakah ada empat jenis. Yang pertama al-ismul mufrad, isim mufrad. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Semua dengan harakah. Jam'ut taksir, ja'a rijalun, marartu bi rijalin, ra'aitu rijalan. Jam'ul muannatsis salimu, ja'at al-muslimatu, marartu bil muslimati, ra'aitu al-muslimati. Wal fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fi'l mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu. Yadribu Zaidun, lam yadrib, lan yadriba. Tak. Wa kulluha, semua sekali itu empat perkara itulah. Sama ada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim dan juga fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu
Semua sekali itu marfu' dengan dhammah, mansub dengan fathah, wa tukhfadu baca wa kullu turfa'u bil dhammah, wa tunsabu bil fathah, wa tukhfadu bil kasrah. Mahfud ataupun majrur dengan kasrah, atau jazamu bis sukun dan majzum dengan sukun. Tapi kalau kita tengok elok-elok, dia bukan semua sekali yang marfu' dengan dhammah. Dia bukan semua sekali daripada 4 perkara tu yang marfu' dengan apa? Bukan semua sekali yang mansub dengan fathah. Ada yang mansub dengan kasrah, iaitu jamak makna salim, ra'aitul muslimati, mansub dengan kasrah. Tak? Tu. Ada juga majrur bukan dengan apa? Bukan dengan kasrah. Malah dengan fathah. Apa tu? Allahumma shalli ala Muhammad. Mamnu' min as-sarf, maratu bi ahmada. Jadi ahmada majrur sebab ada bi sebelum, tapi dengan tanda bagi atas. Tak? Jadi tak tepatlah wa kulluha, semua sekali yang sebelum ini turfa'u bil dhammah, tunsabu bil fathah, tukhfadu bil kasrah, wa tujzamu bis sukun. Oleh sebab itu Syekh pun sebut wa kharaja an dzalika thalathatu asya'. Kalau perasan dalam matan Jurumiyah pun begitu juga. Jadi Syekh ikut benda yang sama. Dia sebut dulu secara umum, dan 4 perkara itu semua marfu' dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah, majzum dengan sukun. Lepas tu barulah Syekh keluarkan apa yang sewajarnya ataupun sepatutnya. Wa kharaja an dzalika thalathatu asya'. Dia yang terkeluar daripada itu, daripada hukum itulah, daripada hukum marfu' bil dhammah, mansub bil fathah, mahfud bil kasrah, wa tujzamu bis sukun tu, thalathatu asya', 3 perkara. 3 perkara. Allah. Yang pertama apa? Yang pertama ialah al-ismul ladzi la yansarifu mufradan kana aw jam'a taksirin. Isim yang tidak yang sarif, maknanya yang tidak menerima tanwin ataupun tak diterima bagi bawah. Tak, kita panggil mamnu' min as-sarf. Mufradan kana aw jam'a taksir, isim yang begitu sama ada mufrad atau jamak taksir, maka dia itu fa innahu yukhfadu bil fathah, sebagaimana telah kita bincanglah. Maratu bi ahmada, maratu bi contoh apa, masabiha. Tu jamak taksir atau wazan mafa'il. Ma lam yudhaf aw tadkhul alaihi an, selagi mana tidak disandarkan, mana selagi mana ianya tidak jadi mudhaf dan disandarkan kepada mudhaf ilaih, dan selagi mana tidak masuk padanya alif lam al. Kalau masuk dah akan jadi seperti biasalah. Contohnya dakhaltu fi masajida. Kalau ada alif lam, dakhaltu fil masajidi. Kembali majrur dengan kasrah. Tak ada ayam dah. Ambil ayam yang ada tu lah. Nanti habis goreng, nanti habis goreng. Boleh? Ambil nasi tu. Bagi dia. Mana? Bagi ayam kat dia. Akak cabut bagi dia. Ni. Ni boleh cabut ni. Ni akak. Ni. Cabut. Kejap dek. Okey. Jadi al-masajidi bila masuk alif lam. Fil masajidi. Kalau tidak ada alif lam, fi masajida. Kalau tidak ada alif lam, fi masajida. Biar dalam tu biar. Okey. Ataupun disandarkan. Macam sebelum ni kita sebut apa? Ahsana. Tak. Tapi bila disandarkan kepada takwim, jadi bi ahsani takwim. Sedangkan ahsana itu apa dia? Mamnu' min as-sarf. Sebab dia wazan fa'il dan juga sifat. Ingat tak yang sebelum ni kita bincang? Tu. Boleh? Itu yang telah lalu lah. Wa jam'ul mu'annatsis salimu. Juga yang terkeluar daripadanya perkara yang ketiga ialah yang kedua. Wa jam'ul mu'annatsis salimu fa innahu yunsabu bil kasrah. Jamak mu'annas salim. Tadi disebut apa? Mansub dengan fathah. Tapi itu salah lah. Jamak mu'annas salim dia tu mansub dengan apa? Dengan kasrah. Ra'aitul muslimati.
Kalau tidak ada alif lam, ra'aitu muslimatin. Dia mansub sebab maf'ul bihi, cuma tandanya dengan kasrah. Mudah insya-Allah. Kemudian wal fi'lu al-mudhari'ul mu'tallu al-akhiri fa innahu yujzamu bi hadfi akhirih. Yang ketiga yang terkeluar daripada kaedah umum tadi, hukum umum tadi ialah fi'il mudhari' yang mu'tal al-akhir, yang belakangnya huruf illah, alif waw ya. Fa innahu yujzamu bi hadfi akhirih. Ianya akan jadi majzum dengan apa? Dengan cara kita buang huruf akhirnya. Contoh yad'u, yamshi, yakhsha. Kita masuk lam jadi lam yakhsha, lam yaghzu, lam yamshi. Jadi kita buang ya, kita buang waw, kita buang alif. Sedangkan kat atas tadi sebut apa? Majzum dengan sukun. Sekarang ni bukan majzum dengan sukun, malah majzum dengan cara buang huruf belakangnya, iaitu huruf illah. Wa taqaddamat amsilatu dzalik, dan contoh-contoh telah lalu kita bincangkanlah setiap satu. Okey, wallazi yu'rabu bil huruf arba'atu anwa'. Saya berpindah pula kepada isim-isim atau perkara-perkara yang marfu' dengan huruf, dengan yang di'arabkan dengan huruf. Wallazi yu'rabu bil huruf arba'atu anwa', ada 4. Al-musanna, yang pertama musanna. Kalau dalam kitab sebahagian kita sebut, ada sebahagian kitab sebut at-tathniyah. At-tathniyah, macam Jurumiyah rasanya sebut at-tathniyah. Tak. Yang mana lebih tepat? Kita sebut al-musanna ke kita sebut at-tathniyah? Kakak biarkan dia. Biarkan dia. Tak apa, biar. Okey, at-tathniyah dengan al-musanna, yang lebih tepat kita sebut al-musanna. Sebab al-musanna ni isim lah, isim musanna. Tasniyah ni proses. Asalnya Zaidun, kita sebut Zaidan. Atau proses kita jadikan Zaidun itu musanna, itu kita sebut tasniyah. Tak. Jadi sekarang ni yang marfu' dengan alif tu, majrur dengan ya tu, proses tu ke ataupun isim tu sendiri? Isim itu sendirilah. Sebab tu yang lebih tepat kita panggil ataupun kita namakan Zaidan, mujtahidan ataupun apa tu, jidaran dan sebagainya sebagai musanna, bukan tasniyah. Itu masalah lughawi lah. Al-musanna wa ma humila alaih. Al-musanna dan juga adik-beradik musanna. Dia akan sebut depan ni. Wal asma wa jam'ul mudzakkar salimu. Jamak mudzakkar salim juga di'rabkan dengan huruf wa ma humila alaih. Adik-beradik dia. Wal asma'us sittah, isim yang 6. Wal amsilatul khamsah, contoh-contoh fi'il yang 5. Sebahagian sebut al-af'alul khamsah, fi'il yang 5. Yang lebih tepat kita sebut al-amsilatul khamsah, contoh-contoh yang 5. Sebab kalau sebut fi'il yang 5, fi'il 5 tu lah. Yaf'alan, yaf'alun, taf'alan, taf'alun, taf'alin. 5 ni je. Marfu' dengan nun, majzum, mansub dengan hadfun nun. Lepas tu kalau yadriban, kalau yaqtulan, tak, kalau yadribun, kalau yaqtulun, marfu' dengan benda. Bukan ke marfu' dengan subutun nun, majzum, mansub dengan hadfun nun juga? Ya lah jawapannya, ya. Tak. Jadi kalau sebut al-af'al al-khamsah, fi'il tu sahaja, seolah-olah fi'il lain tak. Sedangkan dia umum, apa-apa fi'il yang bersambung belakangnya alif nun, waw nun dan sebagainya. Sebab tu kita sebut al-amsilatul khamsah lebih baik, lebih syamil lah. Okey. Ni Syekh Fauzi pesan sama begini ni. Fa amal musanna fayurfa'u bil alif wa yunsabu wa yujaru bil ya al-maftuh ma qablaha al-maqsur ma ba'daha. Adapun musanna, Syekh bawa satu-satu. Jadi disebut tadi secara umum. Cara marfu' dengan yang di'rabkan dengan huruf ada 4 perkara. Sekali nak bincang satu persatu. Fa amal musanna fayurfa'u bil alif. Adapun musanna marfu'nya dengan alif. Ja'al muslimani. Wa yunsabu wa yujarru bil ya. Mansub dan jar dengan ya. Ya yang lagu mana? Al-maftuhi ma qablaha. Yang maftuh sebelum. Qablaha tu qabla al-ya. Al-maksuri ma ba'daha. Yang berbaris bawah selepas huruf ya tu. Ra'aitul muslimaini. Jadi mansub dengan ya. Maratu bi muslimaini, majrur dengan ya. Ya yang lagu mana? Ya yang sebelumnya bagi atas, lepasnya bagi bawah. Muslimaini. Ma sebagai lepas ya tu bagi bawah. Ada berbeza dengan
jamak muzakkar salim. Boleh? Dekat bawah tu dalam syarah dia sebut ada juga lurah yang lain. Lurah ni bahasa yang lain lah. Bukan bahasa selain daripada Arab, tak bahasa Arab juga. Cuma mungkin kaum lain, kabilah lain. Kabilah lain. Tak, dia baca apa? Dia baca dalam tiga keadaan semua dengan alif. Contoh ja'a, yang semua kita dengar, ja'a al-muslimani, ra'aitul muslimaini, maratu bil muslimaini. Ada satu golongan Arab ni disebut ja'al muslimani, ra'aitul muslimani, maratu bil muslimani. Semua dengan alif. Lepas tu mereka i'rab macam mana? Mereka i'rab dengan, tak ingat sudah disebut sebelum ni mana asalnya di i'rab apa tu, ikut yang muqaddar lah. Muslimani ada marfu' dengan dhammah muqaddarah, mansub dengan fathah muqaddarah, majrur dengan kasrah muqaddarah. Itu kalau yang jenis dia datangkan alif pada tiga-tiga keadaan. Tapi yang muktamadnya yang biasa guna memang marfu' dengan wa, marfu' dengan alif, majrur, mansub dengan ya. Selesai. Wa ulhiqa bihi isnani wa snatani wa sintani mutlaqa, dan diilhaqkan bihi abil musanna, pada sudut hukum yang kita bagi sebelum ni adik-beradik musanna atau mulhaqat bil al musanna. Ada tiga yang apa tu, dia itu akan diilhaqkan kepada musanna pada sudut hukum tu lah, marfu' dengan alif, majrur dengan mansub dengan ya tu secara mutlak, iaitu secara sebarang syarat. Iaitu isnan ni ma'ruflah dua. Wasnatan bersama dua untuk perempuan. Sintan juga dua lah untuk perempuan. Mutlaqan. Apa makna mutlaqan? Maknanya tanpa sebarang syarat. Jadi isnatan dua, apa tu? Talibatani isnatani. Dua orang pelajar perempuan. Ataupun talibatani sintani. Tu sintan ni juga maknanya isnatan, cuma dalam lugah Bani Tamim, lugah Tamim. Okey, selesai. Wakilta bi syarti idafatihima ila al-mudmar. Ni adik-beradik musanna juga. Cuma adik-beradik musanna yang bersyarat. Kila dengan juga kilta. Kilta ni apa? Kedua-duanya. Maksudnya kedua-duanya. Dia kalau kita belajar taukid, adalah jumpa ni. Ja'al muslimani kilahuma. Nak jadi taukid kepada al-muslimani. Ja'al muslimuna kulluhum. Ja'a Zaidun nafsuhu wa ainuhu. Tapi kalau ja'al muslimani, tak, kilahuma, kiltahuma. Secara lebih tafsir akan datang lah tu, bab taukid tu. Saya pun jenis belajar tak ingat juga. Duduk depan mata ni bolehlah syarah kan. Okey. Jadi lupa pula makan benda, tak tahu. Makan Maggi ke benda. Ya tu. Kila wa kilta. Ulama-ulama dulu tulis kitab tanpa rujuk kitab. Tulis. Macam yang kita belajar apa tu? Mukhtasar Latif tu. Syarah dia tu. Al-Muqaddimah. Al-Fawaid Al-Mardiyah tu. Dan aku tulis kitab ini tanpa rujuk kepada sebarang kitab. Jadi sebuah kitab. Kita tak rujuk, jadi padahal tak ada. Rujuk pun tak ada. Lain lah, lain. Kena kadar kediri lah. Kadar kediri pun jangan tak buat kerja. Allah Ta'ala bagi umat manusia ini pada dengan kita lah. Umat Malaysia ni, dia tak macam dulu. Ataupun kita sebut, manusia ini, sebab ulama ini tak seperti ulama dulu, sebab ulama yang ada ini dah memadai untuk kawal ulama manusia yang ada hari ini. Isu-isu semasa dah boleh dijawab ulama-ulama yang ada hari ini, walaupun tak sealim dulu. Jadi Allah Ta'ala tak menzalimi lah hamba dia. Okey. Wakilta bi syarti idafatihima ila al-mudmar, dengan syarat kita sandarkan kedua-duanya kepada mudmar, kepada isim dhamir. Dhamir mudmar benda samalah. Boleh.
Kalau kita sandarkan kepada isim dhamir, maka i'rabnya sebiji i'rab musanna. Marfu' dengan alif, majrur dengan ya, mansub dengan ya. Contoh nahwu ja'ani kilahuma. Ini saya sebut dah. Kaedah bila fa'il bertemu dengan nun dengan ya apa yang mutakallim itu maf'ul. Ataupun secara umum lah, ja'ana ke ja'ahu ke ja'ani ke apa. Tak, bila fa'il terus bertemu dengan dhamir tu kita i'rab sebagai maf'ul. Fa'il kita cari lepas tu. Kalau isim selepas tu dhamir, isim selepas tu isim juga, tu mudhaf ilaih. Adik nak apa? Ada baru bangun tidur ni, mengagar. Nak apa? Cuba duduk atas ni, tengok ni. Tengok ni. Tengok kawan-kawan ni. Tengok Amu. Adik, duduk dulu. Bam dulu, nanti Umi balik. Bam sini. Bam sini. Biar api kau. Bam sini. Api, cepat. Okey. Kita berum-berum lah. Sekejap kita berum-berum. Okey. Mana tadi? Jadi contohnya ja'ani kilahuma. Ja'a fa'il ya tu maf'ul bihi, nun tu nun al-wiqayah. Nun yang menjaga fa'il daripada berbaris bawah. Kalau terus ja'a tu bertemu dengan ya, tak bolehlah sebut ja'ai. Kita akan baca ja'i. Nak raikan ya kat belakang tu. Tak, sedangkan fa'il tak boleh terima baris bawah. Jadi didatangkan nun al-wiqayah. Sebab apa pilih nun, tak pilih huruf lain? Dah ada alasan belaka lah. Kat bawah tak tulis, saya pun tak ingat. Telah dahulu semua ada alasan. Ja'ani kilahuma wa kiltahuma. Jadi ja'ani kilahuma fa'il. Kila fa'il. Fa'il kepada ja'a. Ini telah datang kepada aku kedua-duanya. Ja'ani kiltahuma, telah datang kepada aku kedua-duanya, dua orang perempuan. Wa ra'aitu kilaihima, mansub dengan ya. Wa ra'aitu kiltaihima, mansub dengan ya. Aku melihat kedua-dua lelaki, aku melihat kedua-dua perempuan. Maratu bi kilaihima wa bi kiltaihima, juga majrur dengan ya. Sebab apa majrur dengan ya? Marfu' dengan alif, mansub dengan ya ni sebab cukup syarat. Bila cukup syarat, iaitu disandarkan kila kepada dhamir, maka dia akan di'irabkan sebagai i'rab musanna. Mudah je. Belajar ni bukan susah sangat. Nah, mudah-mudah lah. Fa in udhifa ila zahir. Okey, kalau tak cukup syarat. Apa tak cukup syarat? Fa in udhifa, maka bila disandarkan kedua-duanya, iaitu kila dengan kilta tu, ila zahir, kepada isim zahir, kana bil alif fil ahwal thalathah, maka kedua-duanya akan di'irab, akan ditulis dalam bentuk alif. Mana kila dengan kilta je pakai cerah, pakai sudah. Tak, fil ahwal thalathah maknanya pada tiga-tiga keadaan, raf'un, nasbun dan juga jarrun. Dia akan bagi contoh. Wa kana i'rabuhuma fi harakatin muqaddaratin fi tilkal alif. Lepas tu nak i'rab lagu mana? Kalau alif tak mau. Tak, i'rab dia bi harakatin muqaddarah, dengan harakah muqaddarah. Bukan dengan huruf lah, dengan harakah. Bukan dengan huruf, malah dengan harakah muqaddarah. Kakak kita tidur dalam bilik. Tidur dalam bilik. Tidur kat situ, depan tu sejuk. Nah. Budak ni. Janganlah. Oh, nampak. Okey. Boleh? Contohnya apa? Apa nak apa? Tengok tu. Janganlah nangis. Nanti kita berum-berum. Tak jadi kerja aku ni. Ni. Tengok gambar siapa dia ni. Mana gambar kakak? Sebentar. Budak ni kalau tak selesai dia. Tengok. Allah.
Okey. Nak apa dek? Allah SWT. Minumlah. Abang habis minum. Habis gosok Okey. Jadi kalau tidak disandarkan kepada isim dhamir, maka apa? Maka i'rabnya dengan harakah muqaddarah pada alif tersebut. Seperti mana i'rab isim maqsur, maknanya seperti Musa, seperti Isa, seperti Mustafa. Ja'a Musa, ra'aitu Musa, amaratu bi Musa. Sini pun samalah. Okay. Nahu ja'ani kilar rajulaini. Kila tu mudhaf. Rajulaini tu mudhaf ilaih. Cumanya isim zahir. Dia bukan dhamir. Dia isim zahir. Rajulun. Rajulain. Tak. Maka ja'ani kila. Fa'ilnya apa? Kila. Kalau nak i'rab. Kila fa'ilun marfu'un. Wa alamatu raf'i dhammatun muqaddaratun ala akhirihi. Tu. Wa kilta ja'ani kilta al-mar'ataini. Ya Allah Rabbi. Kakak. Bagi adiklah. Tak jadi. Sini. Duduk situ. Waja'ani kiltal mar'atain. Juga kilta tu di i'rab macam tadilah. Kilta tu di i'rab macam tadi. Tu. Apa i'rab dia? Fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih. Adik nak apa? Beritahu nak apa? Adik internet agak. Tak tidur. Adik tidur dulu. Nanti Umi sampai. Main lah Umi. Tidur dulu. Nanti habis siap kita pergi naik motor nak. Lepas tu nak apa? Duduk sini. Tengok tu. Ada gambar adik. Ada gambar adik nak. Tu ada orang tengok tu. Okey. Wa ra'aitu kilar rajulaini wa kiltal mar'ataini. Maf'ul bihi. Tak, maf'ul bihi i'rab macam mana? Kila kalau nak i'rab. Maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala akhirih, iaitu ala al-alif. Samalah dengan kiltal mar'atain. Amaratu bi kila ar-rajulaini wa kilta al-mar'ataini pun sama. Kila dia i'rab sebagai majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun ala akhirih. Tu. Boleh? Itulah cara i'rab dia. Semua sekali dengan huruf. Okey. Okey, kejap. Wa innama, kalau tengok kat bawah tu. Wa innama uriba. Kejap. Sekejap. Dia nak apa sini. Dia nak apa? Nak cabik. Sini. Cuaca. Tadi tidur kacang.
Okey. Bismillah. Maaf Okey. Dengar tak suara tu? Tak dengar tak? Suara apa nama? TV. Kakak ambil dulu, Kakak. Kakak ambil dulu. Siap. Sambung lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kat bawah tu disebut wa inna ma uriba bil huruf wal harakat li'annahuma mufradal lafzi musannayal ma'na. Ni asrar dia lah. Kenapa kila ni ada kala di'arab dengan huruf, tak bila jadi mulhaq bil musanna, ada kala tidak di'arab dengan huruf, malah di'arab dengan harakah. Kerana kila ini dia tu lafaz mufrad. Kila lafaz mufrad. Bila lafaz mufrad dia akan jadi macam mufrad. Zaidun, zaidin, zaidan. Di'arabkan dengan harakah. Musannayal ma'na. Tapi maknanya musanna, kila, kedua-duanya. Maka di'arabkan dengan musanna. Maka kita raikan dua-dua sudut. Kita raikan pada sudut lafaz, maka kita i'rab dia dengan apa nama? Bila kita raikan dia pada sudut lafaz dia mufrad. Bila mufrad i'rab macam mufrad. Zaidun, zaidin, zaidan. Cuma kat sini muqaddarah. Dalam masa sama dia tu makna dia tu ialah musanna. Maka kita i'rab macam musanna, marfu' dengan alif, majrur mansub dengan ya. Okey, situ. Boleh? Okey. Tinggal lagi kalau nak dipersoal, kenapa bila kita raikan lafaz, maka kita i'rab dengan apa nama? Dengan harakah. Kalau kita raikan makna, kita i'rab dengan huruf. Disebut juga di bawah tu. Tak. Itu dah selesai dah. Kat sini wa inna ma khussa bil i'rab lil huruf ma'al mudmar. Kenapa bila kita sandarkan kila kepada isim dhamir, contoh kilahuma, kilaihima, ketika itu kita i'rab dengan huruf. Mudah je. Kerana gini. Kila ni lianna far'ul muzhar, kerana kilahuma, contoh kilahuma, huma tu dhamir. Dhamir ni cabang kepada apa? Cabang kepada isim yang zahir. Yang asal ialah isim yang zahir, zaidun, amrun. Kalau dhamir ianya isim, dianya cabang, cabang. Okey. Oleh sebab kita sandarkan kila kepada cabang, maka kita raikan juga di depannya sudut cabang. Kila tak di'rabkan dengan alif. Kila di'rabkan dengan ya. Tak, sama ada mansub ada majrur. Dan i'rab dengan huruf ni ialah i'rab yang cabang. Jadi dua-dua cabang lah. Kilahuma, huma tu cabang. Sebab apa cabang? Sebab apa dia fara'? Sebab asalnya isim zahir. Bila belakang cabang, depan pun kita tak cabang juga. Kila tu tak i'rab. Kenapa kita i'rab dengan huruf alif dengan ya? Sebab i'rab dengan huruf ialah cabang kepada i'rab dengan harakah. Bila kita dah terang tu, yang satu lagi mudahlah nak faham. Kila ar-rajulaini. Ar-rajulaini kat belakang tu, itu isim zahir. Isim zahir ni apa? Isim zahir ni ialah asal. Asal kepada isim dhamir. Bila belakang asal, depan pun kita letak asal juga. Asal kepada i'rab ialah i'rab bil harakah. Jadi kila marfu' dengan dhammah muqaddarah, dengan mansub dengan muqaddarah, dengan dhammah muqaddarah, dengan fathah muqaddarah, dengan kasrah muqaddarah. Boleh? Itu rahsia dia lah. Benda tu ada belaka sebenarnya dalam setiap part yang disebut dalam kitab apa nama?
Nahu ni. Cuma kadang kita susah nak faham benda itu. Selesai. Wa amma jam'ul mudzakkari salimu fayurfa'u bil waw wa yunsabu wa yujarru bil ya. Sekarang ni masuk isim yang kedua yang mu'rab dengan huruf. Iaitu apa? Jamak mudzakkar salim. Wa amma jam'ul mudzakkari salimu maka fayurfa' bil waw ja'al muslimuna wa yunsabu wa yujarru bil ya al maksuri ma qablaha al maftuhi ma ba'daha. Ra'aitul muslimina. Sebelum ya baris bawah, selepas ya baris atas. Ra'aitul muslimina maratu bil muslimina. Sebelum ya baris bawah, selepas ya baris atas. Berbeza dengan musanna tadi. Boleh? Itu pun ada sebab. Saya tengok lah. Kat bawah tu dia ada tulis. Okey, dan dekat bawah tu dalam syarah tu dia ada tulis syarat-syarat. Jadi syarat-syarat isim yang boleh dijamakkan dengan jamak muzakkar salim. Nak baca ke? Kita bacalah sikit. Wa syartu hadzal jam'i an yakuna mufraduhu imma alaman. Okay. Syarat isim untuk dijamakkan dengan jamak muzakkar salim, tak pertama mesti mufrad dia gini. Isim yang boleh dijamakkan dengan jamak muzakkar salim ada dua, sama ada alam, nama orang, nama. Yang kedua sifat. Sifat. Kalau alam, syarat dia mesti muzakkar. Itu Zaidun. Muzakkar, maka Zaidun. Aqil, mesti berakal. Zaidun berakal, maka boleh sebut Zaidun. Lepas tu kosong dia ta'ut ta'nis. Kalau ada ta'ut ta'nis, contoh Talhah. Talhah ni muzakkar, berakal, tapi dia tu apa? Ada ta belakang. Talhah ni nama lelaki. Abang Ipoh saya nama Talhah. Jadi nama lelaki. Tapi sebab ada ta kat belakang, tak disebut Talhatun. Tak boleh. Lepas tu mesti kosong daripada tarkib. Mana kalau ba'la bakka, ba'lun tambah bakun, tarkib mazji. Tak. Maka tak boleh kita nak jamakkan dengan jamak. Tak boleh kita nak jamakkan dengan jamak muzakkar salim. Boleh? Jadi kalau benda tu alam, contoh Zaidun, tak, syarat nak dijamakkan dengan jamak muzakkar salim ada berapa? Secara ringkas kat sini sebut mesti berakal, lepas tu kosong daripada ta'ut ta'nis, lepas tu mesti kosong sunyi daripada tarkib. Tidak ditarkibkan antara dua kalimah. Mahli satu kalimah aja. Okey. Kalau ianya sifat, contoh mujtahidun, sifat. Tak. Maka syarat pertama untuk kita jamakkan dia dengan jamak muzakkar salim, mesti dia tu muzakkar lah, itu makruf. Lepas tu berakal, mujtahidun berakal, seorang yang rajin. Khaliyatum minat ta', kosong daripada ta'. Qabilatun la, tapi boleh terima ta'. Jadi mujtahidun kosong daripada ta', sebut mujtahidun. Dalam masa sama dia boleh terima ta' tak? Boleh kita sebut mujtahidatun kalau untuk perempuan. Oi. Sungguh sangat TV. Okey. Itu lebih kurangnya. Selesai kat situ. Kalau nak dipersoalkan lagi, ada tulis kat bawah tu. Kenapa dii'rabkan dengan huruf? Musanna dengan jamak ni, kenapa dii'rabkan dengan huruf? Tidak dii'rabkan dengan harakah. Mudah je. Sebab dua ni, musanna ni dua. Tak? Jamak ni tiga dan ke atas. Dua dan tiga ni farak, cabang kepada satu. Nak ada dua, nak ada tiga, mesti ada satu dulu. Dia satu tu asal, dua, tiga tu cabang. Bila dia cabang, maka kita i'rab pun dengan i'rab yang cabang, iaitu i'rab dengan huruf. I'rab dengan huruf ni i'rab cabang lah. I'rab dengan huruf ni i'rab cabang. Kalau i'rab yang asal, i'rab dengan harakah. Gitu je lah. Apa tu? Diilhaqkan tu maksudnya dikategorikan. Bolehlah dikategorikan. Adik-beradik. Kita sebut sebelum ni, dia tu tak cukup syarat untuk dikatakan musanna. Maka kita sebut dia tu adik-beradik musanna. Boleh? Tak cukup syarat untuk dikatakan musanna, kita sebut adik-beradik musanna. Tak cukup syarat untuk jadi jamak muzakkar salim, kita sebut adik-beradik jamak muzakkar salim. Jadi adik-beradik ni hukum samalah. Walaupun dia lain-lain. Abang adik orang lain. Bukan orang satu orang, dua orang yang berlainan.
Tapi sebab dia beradik hukum sama. Marfu' dengan waw, majrur dengan ya, apa bagai tu. Cerita apa tu adik? Ada robot. Tengok cerita tu. Semut. Okay, selesai. Jadi wa ulhiqa bihi, dan diilhaqkan dengannya, iaitu dengan jamak muzakkar salim, ulu. Perkataan ulu. Kalau tengok dalam syarah dia sebut ilhaq bagi jamak muzakkar salim ni terbagi kepada 4. Yang pertama ialah isim jamak. Isim jamak. Isim jamak ni mana isim yang menunjukkan ke atas bilangan yang ramai, tapi dia tidak ada mufrad bagi lafaz dia. Contoh macam Zaidun, dia jamak muzakkar salim. Zaidun, muslimun. Jamak muzakkar salim sebab apa? Dia ada mufrad dia. Muslimun, muslimani, muslimuna. Kat sini kita sebut ismul jamak, bukan jamak, ismul jamak. Sebab apa? Dia tu makna jamak, mendatangkan makna jamak, tapi tidak ada mufrad. Kalau ditanya apakah lafaz mufrad bagi perkataan ulu, tak ada, tak tahu. Tak ada. Tak, itu yang pertama. Adik-beradik yang pertama bagi jamak muzakkar salim iaitu ismul jama'i. Contohnya apa? Ulu. Maknanya ashab. Maknanya ashab. Okey. Jangan baca ulu Kadang orang tengok ulu, tak ulu, baca ulu. Sebab tu Quran ataupun ni kena belajar dengan orang. Apa dia? Yang kedua, alamun. Alamun juga ismul jam'i. Alamun juga ismu al-jam'i. Juga tidak ada lafaz mufrad. Sebab alamun ini maksud dia apa? Maknanya setiap benda yang berakal. Alamun. Tak. Kalau alam, ianya umum. Sama ada yang berakal ataupun tidak. Bila sebut alamun, waw nun belakang, itu khusus untuk yang berakal sahaja. Jadi khusus untuk manusia lah. Yang berakal sahaja. Tidak berakal tidak termasuk di bawah alam. Alamun. Termasuk di bawah alamun. Tapi kalau sebut alam, itu termasuklah kita, termasuklah binatang. Okey. Selesai kat situ. Kemudian isyrun, juga isim jamak. Isim yang menunjukkan ke atas makna jamak, iaitu 20. Wa ma ba'dahu minal unqud ila 90. Dan selepas daripada insyuru minal unqud. Unqud ni maknanya apa? Minumlah dek. Allah masak sini. Cerita apa tu dek? Kuat sikit. Masa kuat sikit. Pisang. Pisang. Jadi wa ma ba'dahu min al-uqud maknanya 30. Lepas tu arba'un sampailah tis'un. Sampai ila tis'in. Mana tis'un juga termasuk bawah ismu jam'in. Isim jamak. Iaitu isim yang mendatangkan makna jamak. Okey. Wa aradun. Wa aradun. Wa aradun. Allahumma salli ala Muhammad. Apa adik? Alah, tidur.
Kotak seorang ni. Jadi yang kedua yang dianggap sebagai mulhaq, kita sebut mulhaq dengan jamak muzakkar salim ada 4. Yang pertama ismul jam'i. Yang kedua ialah jamak taksir. Contohnya aradun, asalnya ardun. Ra tu mati. Jadi aradun, jamak taksir tu, ra tu berubah. Tak. Dia bukan jamak muzakkar salim ni. Tak. Sebab apa? Sebab ra dia berubah. Tadi ardun, ar tu mati. Ra tu mati, sekarang ni ra tu bagi atas. Aradun. Jadi dia punya mufrad tak selamat, maka jamak taksir. Wasinun. Tu. Wasinun. Sinun jamak kepada sanah. Tahun lah maknanya tahun. Sinun ni tahun-tahun. Asal kepada sinun apa? Asal dia ialah sanawun ataupun sanahun. Dalil asal sinun ataupun asal sanah itu ialah sanawun ataupun sanahun dengan waw belakang ataupun dengan ha belakang. Ialah kita tengok pada jamak. Bila jamak jadi sanawat. Sanatun jadi wat. Wa tu datang daripada mana? Datang daripada asal dia. Sebenarnya sanatun asalnya sanawun. Sanatun asalnya sanahun. Sebab tu jamak dia bunyi sanahat. Boleh? Jadi kita sebut sanatun asalnya ialah sanawun ataupun sanahun. Tahun mana? Asal kepada sanatun itu ta tu asalnya waw dengan hak. Tengok pada jamak. Sanawat. Wa tu. Sanahat. Ha tu. Jamak ni antara cara untuk kita tahu asal kalimah. Di sanatun asalnya sanawun. Tahu daripada mana? Daripada jamak dia ada waw. Sanawat. Sanatun asalnya sanahun. Tahu daripada mana? Daripada jamak dia. Sebab bunyinya sanahat. Di sinun juga, sinun dianggap sebagai jamak taksir. Sebab sanah jadi sinun jelas lah tu. Ubah baris apa semua tu. Jadi mufrad dia tak selamat. Binaan mufrad tak selamat. Wa babuhu dan juga bab bagi sinun. Cuba tengok kat bawah sikit dalam syarah Fawaqih Janiyah. Wa babuhu ay babu sinin ataupun babu sinun. Wa huwa kullu ma kana jam'an li thulathiyin hudhifat lamuhu wa uwida anha ha'u ta'nits wa lam yukassar. Jadi sinun ialah mulhaq dengan jamak muzakkar salim. Tak. Okey. Lepas tu bab bagi sinun. Apa bab bagi sinun? Setiap bab bagi sinun. Apa bab sinun? Setiap isim jamak bagi isim yang 3 huruf yang dibuang lam isim dia dan digantikan dengan ha'ut ta'nis yang dalam masa yang sama tidak dijamak taksirkan. Contoh idah. Dalam syarah tu disebut idah. Idah. Asalnya apa? Asalnya udwun. Lepas tu dibuang waw belakang tu. Udwun atau wazan fu'lun. Jadi lam belakang tu. Jadi lam berbetulan dengan waw. Fu'lun udwun. Waw tu kita buang, kita ganti dengan ta. Jadi kita ganti dengan ha'ut ta'nis. Jadilah. Jadi apa? Jadi udah. Akhir sekali jadi idah. Dari proses dia lah. Boleh? Contoh lain, izah. Asalnya apa? Asalnya ialah izwun. Asalnya ialah izwun. Jadi kita buang waw, kita ganti dengan ta. Bunyilah izatun. Boleh? Jadi itu dipanggil sebagai bab sinun. Apa bab sinun? Setiap isim setiap jamak bagi isim yang ada 3 huruf, yang isim 3 huruf dia dibuang lam dia, kemudian diganti dengan tak. Jadi idah asalnya udwun. Kita buang hak belakang, kita sebut idah. Kita ganti dengan tak.
Izah asalnya izwun. Asalnya izwun. Kita buang waw belakang, kita ganti dengan tak. Izah. Okey. Izwun, izah tu jamak dia izin. Izun. Tak, idah jamaknya idin, idun. Sinun asalnya apa? Sanawun. Sanawun tadi kita sebut dah. Tak, kita buang waw belakang, lepas tu kita ganti dengan tak. Waw tu mewakili lam kalimah lah. Tak, maka jadilah sanatun. Jamak dia apa? Sinun. Jadi setiap jamak bagi isim yang 3 huruf yang dibuang lamnya dan digantikan dengan ha'u at-ta'nis. Dalam masa sama, isim itu tidak dijamakkan dengan jamak taksir. Contoh macam izah, kita tidak jamakkan dengan jamak taksir. Tak boleh dijamakkan dengan jamak taksir. Boleh? Jadi semua sekali itu izah, idah. Itu jamak, maksud dia apa? Al-jamaah minan nas. Satu kumpulan daripada manusia. Wa ahluna. Okey. Itu jamak taksir. Yang ketiga, adik-beradik bagi jamak muzakkar salim yang ketiga ialah jumuk tashih. Jumuk tashih. Disebut jamak tashih. Jamak tashih yang tidak cukup syarat. Boleh jadi jamak muzakkar salim yang tak cukup syarat. Tu. Contoh ahluna. Nanti tak boleh sebut apa nama? Jamak taksir. Sebab dia tidak berubah dia punya binaan mufrad dia. Jadi kita sebut jamak tashih cuma tak cukup syarat, maka disebut mulhaq. Namun musanna dengan jamak muzakkar salim. Ahluna begitu juga wa illi ahluna dan juga ahluna jamak kepada ahlun, ahlani, ahluna, ahlun, ahlani, ahluna, ahlun, ahlani, ahluna. Jadi jamak tashih kita panggil. Nak dinamakan sebagai jamak muzakkar salim tak apa nak tepat. Sebab apa? Sebab tak cukup syarat. Apa syarat yang tak cukup? Dia itu bukan alam, bukan nama orang, bukan nama sesuatu, wala sifat, juga bukan sifat. Sifat ni macam mujtahidun, ataupun qaimatun, seorang yang bersifat dengan sifat berdiri dan sebagainya. Kat sini ahlun, ahli keluarga. Dan yang kedua contoh yang kat bawah tu disebut wabilun. Itu tak ada dalam matan, tak apalah. Okay, jadi yang ketiga ialah jam'u tashih. Ini tukar kakak. Tukar sini. Adik kakak tukar. Yang keempat ialah illiyun. Illiyun ini ialah ma summiya bihi min hadzal jama'. Jadi mulhaq kita ulang balik. Mulhaq dengan jamak muzakkar salim ada 4. Yang pertama ismu jam'in. Yang kedua jam'u taksir. Yang ketiga jam'u tashih. Yang keempat apa? Yang keempat ialah contoh saya, nama saya Salah. Saya tukar nama saya. Saya tukar nama pergi tukar nama saya Salahun, tambah waw nun belakang. Jadi orangnya seorang tapi nama dia tu ada waw nun belakang. Contoh anak saya lahir nanti seorang lagi, yang ketiga saya sebut nama dia Muslimun. Saya menamakan dia dengan apa? Muslimun. Jadi bukan ada waw nun belakang tu. Adalah. Dia berapa orang? Seorang tu je, bukan 2 orang. Tak. Itu juga kita panggil sebagai apa? Mulhaq bil musanna. Ja'a muslimun. Telah datang anak saya nama Muslimun. Ra'aitu muslimin. Tukarlah. Maratu bi muslimin. Tak. Kat sini sebut illiyun. Illiyun ni jamak kepada illiyun. Kemudian dipindahkan dan dinamakan illiyun ini bagi syurga. Syurga yang paling tinggi, tak, kita namakan dia sebagai illiyun. Jadi
syurga tu satu. Kedua, syurga yang paling tinggi tu satu, cuma nama dia al-liyu ada waw nun belakang. Maka dia jadilah apa? Mulhaq bil jam'il muzakkar salim. Panjang pula. Boleh baca sikit pada lagu ni. Itu start berapa tadi? Okey, baca laju sikit. Nahwu contohnya, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba. Wala ya'tali ulu. Ulu tu contoh bagi apa? Ulu tu mulhaq dengan jamak muzakkar salim. I'rab sebagai fa'il. Fa'il. Fa'il bagi ya'tali. Was-sa'ati. Lepas tu, tak ada dah. Ulil qurba. Was-sa'ati an yu'tu ulil qurba. Uli. Ada? Tadi ulu, fa'il, marfu' dengan waw. Sekarang ni uli. Uli sebagai apa? Dia tu mansub sebab dia maf'ul bihi bagi yu'tu. Mansub dengan ya. Sebab apa? Dia tu adik-beradik kepada jamak muzakkar salim. Kemudian wa inna fi dzalika la dzikra li ulil albab. Itu jelaslah. Lepas li. Tak, maka dia baca ulil albab majrur dengan ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asalnya alamun. Marfu' dengan waw tapi kat sini mudhaf ilaih jadi majrur dengan ya. Itu juga adik-beradik kepada apa? Adik-beradik kepada jamak muzakkar salim. Yang termasuk di bawah apa nama tadi? Ismu jam'in. Wa salasi mi'at ayat Quran ni. Tak ingat pada. Salasa mi'ati sinin. Salasa mi'ati sinin. Salasa mi'ati sinin. Gitu. Jadi sinin tu. Sinin tu jadi apa? Kalau tengok kat bawah jadi badal min salasi mi'ah. Badal min salasi mi'ah. Jadi salasi mi'ah tu dia tu hukumnya apa? Tu ada ayat dia. Wala bisu fi kahfim salasa Allahumma salli alaihi. Wala bisu fi kahfim salasa mi'atin sinin ayuh. Jadi salasa mi'atin tu kita nak i'rab apa tu? Tak tulis kat bawah. Rasanya kita i'rab sebagai apa macam zaraf zaman. Dan mereka duduk dalam gua itu salasa mi'atin sinin, 300 tahun. Jadi sinin tu badal kepada salasa. Bila salasa tu mansub, maka sinin juga mansub. Maksud dengan ya lah sini. Walladzina ja'alul qur'ana 'idin. Walladzina ja'alul qur'ana 'idin. Idin. Maf'ul tsani bagi ja'alu. Alladzina ja'alu. Ja'ala ni antara fa'il yang perlu kepada dua maf'ul bihi. Ja'alu mereka jadikan al-Quran. Mereka jadikan al-Quran itu sebagai idin. Ni kena tengok balik tafsir lah. Jadi idin mansub sebab maf'ul yang kedua. Mansub dengan ya. Boleh? Jadi adik-beradik kepada jamak muzakkar salim. Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Syaghalatna. Tak, syaghalat fa'il, na tu maf'ul, amwaluna tu fa'il wa ahluna atau kepada amwaluna. Amwaluna marfu', ahluna juga marfu'. Amwaluna marfu' dengan dhammah sebab dia jamak taksir. Ahluna jamak marfu' dengan waw. Sebab apa? Sebab dia tu adik-beradik kepada jamak muzakkar salim. Wa min awsati ma tut'imuna ahlikum. Wa min awsati ma tut'imuna ahlikum. Tu ahlikum tu. Tak, majrur dengan ya. Asalnya ahlin. Ada nun lah. Tapi sebab dia mudhaf pada kum, buang nun tu. Tak, sebab idhafah dengan tanwin tak boleh bertemu. Nun tu asalnya tanwin. Tak, jadi kena buang. Tut'imun ahlikum. Maf'ul bihi mansub dengan ya. Ila ahlihim. Majrur dengan ya. La fi 'illiyin. Tak, majrur dengan ya. Sebab fi sebelum. Wa ma adraka ma 'illiyun. 'Illiyun tu marfu'. Khabar, dia khabar bagi ma kat depan tu. Jadi hukum khabar marfu' dengan waw. Makna apa semua tu boleh tengok tafsir lah.
Wa amma al-asma'u sittah faturfa'u bil waw wa tunsabu bil alif wa tujarru bil ya. Adapun al-asma'u sittah, isim-isim yang 6, maka hukumnya marfu' dengan waw, jaa abuka, tunsabu bil alif, ra'aitu abaka, wa tujarru bil ya, amaratu bi abika. Tapi dengan syarat. Bi syarti an takuna mudhafatan, dengan syarat disandarkan. Abuka sandar kepada kaf, abika sandar kepada kaf, fuka sandar kepada kaf. Fa in ufridat anil idhafah, kalau dikosongkan, dimufradkan daripada sandaran, uribat bil harakati zahirah, maka kita akan i'rab dengan harakah yang zahirah, macam zaidun, zaidin, zaidan. Nahu walahu akhun, khabar ataupun mubtada, akhun mubtada, lahu khabar. Mubtada marfu' dengan berdhammah. Ustaz, dia tu asma'us sittah tak? Nak jadi asma'us sittah mesti disandarkan kepada kaf ataupun disandarkan kepada dhamir. Kat sini tidak disandarkan, dia mufrad begitu. Tidak disandarkan kepada sesuatu. Maka kita i'rab macam zaidun. Inna lahu aban. Jadi isim inna, aban. Tak baca abika, tak baca abaka lah. Sebab apa? Dah tak disandarkan kepada kaf. Dia mufrad. Banatul akhi, majrur dengan kasrah. Sebab mudhaf ilaih. Sebab apa tak majrur dengan ya? Sebab dia tidak disandarkan kepada sesuatu, kepada dhamir ataupun kepada sesuatu lah secara umum. Wa an takuna idafatuha li ghairi ya'il mutakallim. Syarat kedua. Jadi asma'us sittah nak di'rabkan dengan marfu' dengan waw, mansub dengan alif, majrur dengan ya, ada beberapa syarat. Pertama, mesti disandarkan. Yang kedua, mesti disandarkan selain daripada ya'ul mutakallim. Wa an takuna idafatuha li ghairi ya'il mutakallim. Macam abuka, fuka, semua tu disandarkan kepada kaf, bukan kepada ya'ul mutakallim. Fa in udifat lil ya'il mutakallim lil ya' uribat bi harakatin muqaddaratin ala ma qabla al ya'. Kalau disandarkan kepada ya'ul mutakallim, maka di'rabkan dengan harakah muqaddarah ala ma qabla al ya'. Di'rabkan dengan harakah muqaddarah. Harakah muqaddarah tu ada pada huruf sebelum ya', huruf akhir lah. Huruf akhir. Ya, bukan ya tu kalimah lain dah. Ya mutakallim tu kalimah lain dah. Jadi i'rab berlaku pada kalimah pertama. Contoh, inna hadza akhi. Hadza isim inna, akhi khabar inna, mansub. Mansub dengan apa? Dengan fathah lah, sebab isim mufrad. Tak, fathah apa? Fathah muqaddarah. Muqaddarah kat mana? Dekat kha tu, akhir huruf, akhir kalimah bagi tak. Jadi kat sini kita tak sebutlah inna hadza inna hadza. Dia akan jadi mansub dengan, dia akan jadi marfu' khabar bagi inna, marfu' dengan dhammah muqaddarah di atas kha. Sebab apa? Walaupun disandarkan, tapi disandarkan kepada ya. Boleh? Syarat yang ketiga, wa an takuna mukabbaratan. Wa an takuna mukabbaratan, hendaklah mukabbarah. Mukabbarah ni bukan ditasghirkan, bukan dikecilkan. Fa in sughirat, kalau dikecilkan, ditasghirkan, uribat bil harakati zahirah, maka kita i'rab dengan harakah yang zahir juga. Contoh, nahwu hadza ubayyuka. Asalnya abun. Tak. Tapi bila dikecilkan, atau wazan apa? Fu'ailun ataupun fu'ailun. 3 wazan tu. Seingat saya lah. Jadi, abun, ubayyun. Qalamun, kulaimun. Abun, ubayyun. Jadi kat sini, hadza ubayyuka, ini ayah kamu yang kecil. Tak. Tasghir ni banyak tujuannya, sama ada nak bermanja, nak menghina. Jadi boleh jadi hadza ubayyuka, kita nak hina orang. Hadza ubayyuka, ni ayah kamu kecil. Kecil harta ke kecil nilai ke kecil lekeh ke tak. Tu. Lepas tu yang lain dari contoh tak? Contoh lain. Hadza ubayyuka, hadza ukhayyuka, hadza umayyuka, hadza hunayyuka.
Tak? Dan begitulah. Kalau fuka hadza fuwaihuka. Boleh, ala kulli hal semua sekali itu diarahkan dengan harakah yang zahirah. Okey. Syarat seterusnya, syarat yang keempat, wa antakuna mufradatan. Dia itu mufrad. Abuka, ayah kamu seorang. Tak. Akhuka, saudara kamu seorang. Tak. Kalau dijamakkan, fa'in sunniyat, kalau dimusannakan, au jumi'at ataupun dijamakkan, u'ribat i'rab al-musanna wal majmu'. Maka kita i'rab dengan i'rab musanna dan juga i'rab majmu'. Contoh apa? Disebut sini. Contoh kita buat sendiri. Contoh tak ada masalah. Akhun. Musanna dia akhani, maka jaa akhani. Tak, marfu' dengan alif. Sebab dia musanna. Ra'aitu akhaini. Majrur dengan ya. Mansub dengan ya. Sebab dia musanna. Maratu bi ukhaini. Maratu bi akhaini. Tak juga majrur dengan ya. Contoh abun. Abani. Jaa abani. Tak, maratu bi abaini. Ra'aitu abaini. Jadi i'rab seperti i'rab musanna. Kalau jamak pula, tu bawa balik doktor itulah peran lain. Kita nak dapat kesempurnaan kat dunia ni secara penuh tu susah lah. Mungkin kalau doktor ni gajinya sedap, tapi masanya kurang dengan family. Dia tak ada orang dapat semua sempurna. Itu. Kadang-kadang kita bersama dengan family semua, tapi gaji tak banyak. Itulah. Allah Ta'ala ni maha adil. Jadi bersyukurlah dengan apa yang ada tak. Allah musta'an. Okey. Wal majmu'. Contoh abun, abani, abaun. Jamak taksir. Maka kita i'rab seperti jamak taksir. Macam rijal, jaa rijalun, ra'aitu rijalan, maratu bi rijalin. Jadi jaa abaun, maratu bi abain. Ra'aitu abaan. Tak, kalau kita jamakkan dia dengan jamak muzakkar salim boleh tak? Boleh. Abun, abani, abuna. Maka jaa abuna. Ra'aitu abina, maratu bi abina. Habis yang budak-budak ni. Ambil. Dia letak dalam tu, dalam tu ni. Ambil tu ni. Tak ada nak kawal budak ni. Pandai suruh vacuum ni. Budak seorang ni. Okey. Wal afsah fil hani an-naqsu. Sikit lagi kita berhenti. Wal afsah fil hani an-naqsu. Ay hadfu akhirih wal i'rabu bil harakati 'ala an-nun. Yang lebih afsah pada al-han. Al-han ni kita sebut sebelum ni maknanya apa? Sama ada kemaluan tu sendiri ataupun satu lafaz untuk setiap perkara yang buruk. Al-han, hanun. Wal afsah fil hani, adapun yang lebih afsah bagi hani an-naqsu. Apa an-naqsu? Ai hadfu akhirih, buang akhirnya. Jangan baca hanuka, hani, hanaka, tak, kita buang waw tu. Kita baca mufrad macam biasalah. Kita tak sandarkan kepada apa-apa. Itu yang lebih tepat. Kalau bila kita nak sandarkan, sila terang. Yang lebih tepat bagi han, tak, ialah an-naqsu. An-naqsu ialah hadfu akhiri, kita hazaf huruf akhir je. Contoh abun, kalau kita nak sandarkan, tak, kita boleh baca abuka, abaka, abika. Tapi yang lebih tepat ialah abuka, abaka, abika. Kita panjangkan dia. Tapi kalau Allah dekat-dekat tu ada nasib ni, dekat dalam. Budak ni buat turun tadi. Ambil dalam tu, dalam apa? Dalam apa? Tuyuk nasi tu lah, nasi. Okey. Adapun al-han yang afsahnya
kita buang akhirnya. Kita buang akhirnya. Maknanya kalau kita nak sandarkan, kita nak idhafahkan pun kita baca hanuka, hanika, hanaka. Berbeza dengan abuka, abika, abaka. Itu maksud dia. Boleh? Jadi yang lebih afsah bagi han, bila kita gunakan dia secara sandar kepada sesuatu, tak, kita buang akhir dia. Kita buang akhirnya. Maka kita sebut hanuka, hanaka, hanika. Berbeza dengan abun. Kalau abun kita sebut abuka, abika, abaka. Itu yang afsah bagi ab. Dan juga adik-beradik dia yang 4 lagi tu. Boleh? Okey. Wal i'rabu bil harakat ala nun. Lepas tu kita i'rab atas nun tu lah. Contoh hadza hanuka marfu' sebab dia khabar, marfu' dengan dhammah zahirah. Ra'aitu hanaka mansub sebab maf'ul bihi, mansub dengan fathah zahirah. Maratu bihanika majrur sebab bi, majrur dengan kasrah zahirah. Selesai. Walihadza lam ya'uddahu sahibul ajurumiyah wala ghairuhu wala ghairu sahibi al-ajurumiyah fi hadhihi asma'i wa ja'aluha khamsatan. Oleh sebab itulah sahib al-ajrumiyah tidak mengira al-han ini termasuk bawah al-asma'us sittah. Boleh? Sebab tu dalam jurumiyah sebut 5 je isim. Sebab apa? Sebab al-han ni yang lebih afsah, dia tu tak termasuk bawah asma'us, tak termasuk bawah al-asma'us asma'ul khamsah ni lah. Nak sebut khamsah. Boleh tak? Tu. Jadi al-asma' al-khamsah, bukan al-asma'us sittah. Siapa yang kira as-sittah, maka dia meraihkan pandangan yang kurang tepat, iaitu al-han. Dibaca hanuka, hanika, hanaka. Boleh? Okey. Jadi bila sebut afsah, maka ada yang ghairu afsah, yang kurang fasih. Yang kurang fasih baca macam biasa, hanuka, hanika, hanaka. Cuma yang lebih tepat hanaka, hanika, hanuka. Boleh? Allah budak ni haram. Itu. Selesai kat situ. Berhenti tak? Mudah-mudah ni pun. Aduh ya Allah. Tapi kita baca lagi sikit. Lagi-lagi wa amal amsilatul khamsatu fahiya kullu fi'lin ittasala bi dhamiru tasniyatin. Adapun contoh-contoh yang 5. Tak. Maka ianya ialah setiap fa'il yang bersambung di akhirnya dhamir tasniyah. Nahu yaf'alani wa taf'alani au dhamiru jam'in wa nahu yaf'aluna wa taf'aluna au dhamiru mu'annasatil mukhatabah nahu taf'alina anti. Ini mudah je ni, fa inna turfa'u bi thubutin nun wa tusabu wa tujzamu bi hadfin nun. Ni kita dah terangkan sebelum ni. Okey. Allahumma salli ala Muhammad fa in okey. Tambihun. Kita baca tambih, kita berhentilah. Satu peringatan. Ulima mimma taqaddama an alamat al-i'rab 14 minha 14. Diketahui daripada yang telah lalu, daripada bab yang telah lalu, iaitu babu alamat al-i'rab. Alamat-alamat i'rab ni ada berapa? 14. Nampak apa? 14. Bagi rafa' ada 4, bagi nasab ada 5, bagi khafad ada 3, bagi jazam ada 2. Semua sekali ialah 14. Daripada 14 tu arba'un usul, 4 daripadanya usul, iaitu ad-dhammah lirrafa'. Mana marfu', asal bagi marfu' ialah dengan dhammah. Wal fathah lin nasab, asal bagi nasab ialah dengan fathah. Wal kasratu lil jar, asal bagi jar ialah dengan kasrah. Was sukun lil jazm, mana asal bagi jazam ialah dengan sukun. Ini pun kita dah terang. Wa asyaratun furu' naibatun an hadhil usul. 10 lagi ialah cabang, yang mana cabang bagi asal 4 tadi tu. Salah satu yatanubu an dhammah, 3 daripadanya ganti kepada dhammah. Wa arba'un anil fathah, 4 ganti kepada fathah. Wasnani anil kasrah, 2 ganti kepada kasrah. Wa wahidu anil sukun, 1 ganti kepada sukun.
Tu. Yang ni kalau tengok balik dalam syarah tu mudah sangat je. Boleh faham sendirilah. Ni pun kita dah terang dah. Masa babu alamat i'rab kita dah terang dah. Tengok balik ya. Wa anna niyabah waqi'atun fi sab'ati abwab. Dan niyabah itu berlaku pada 7 bab. Maksud niyabah tu apa? Ada 7 bab yang kita i'rab dia dengan i'rab yang ganti. Bukan i'rab kita i'rab dengan i'rab yang fara' cabang, bukan dengan i'rab yang asal. Mana bukan dengan dhammah, bukan dengan fathah, bukan dengan kasrah, bukan dengan sukun. Apa bab tu? Al-awwal babu ma la yansarif, mamnu' min as-sarf. Tak. Sebab apa? Bi ahmada. Sepatutnya kalau majrur dengan kasrah, sekali majrur dengan fathah. Tak, jadi di-i'rabkan dengan i'rab yang cabang. Majrur dengan fathah tu i'rab cabang. Sebab asal majrur dengan kasrah. Asali babu jam'il mu'annas salimi. Tak, ni jelaslah sebab kita i'rab dia dengan apa? Dengan huruf. Marfu' dengan waw, jamak mudzakkar salim asalnya mesti marfu' dengan dhammah. Majrur mansub dengan ya, asalnya mesti majrur dengan apa? Kasrah mansub dengan fathah. Asali babul fi'l mudhari' al-mu'tal al-akhir. Sepatutnya bila majzum, tak, majzum dengan apa? Dengan hadfu dengan sukun, lam yadrib. Sekarang ni kalau fa'il tu mudhari' yang belakangnya huruf illah, dia akan jadi majzum dengan buang huruf illah. Jadi buang huruf illah tu merupakan alamat cabang bagi sukun. Ar-rabi' babul musanna. Al-khamis babu jam'il mudzakkar salim. As-sadis babul asma'is sittah. As-sabi' babul amsilatil al-khamsah. Tadi silap tadi. As-sani tu babu jam'il muannas as-salim. Sebab dia ra'aitul muslimati. Sepatutnya ra'aitul muslimata. Jadi mansub dengan kasrah itu cabang lah. Sebab asal mansub dengan fathah. Okey. Tu. Jadi nak terang lah sekejap. Ar-rabi' babul musanna. Musanna ja'al muslimani. Sepatutnya marfu' dengan apa? Dengan dhammah. Asalnya marfu' dengan alif. Ra'aitul muslimaini, maratu bil muslimaini dengan ya, majrur dengan mansub. Sepatutnya majrur dengan kasrah, mansub dengan fathah. Al-khamis jam'u bawu jam'il mudzakkar salim, marfu' dengan waw, ja'a al-muslimuna. Sepatutnya marfu' dengan dhammah. Lepas tu ra'aitul muslimina, maratu bil muslimina. Sepatutnya apa? Sepatutnya marfu' mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah. Sekali majrur mansub dengan ya. As-sadis babu al-asma'is sittah. Ja'a abuka, sepatutnya marfu' dengan dhammah, sekarang dengan waw. Ra'aitu abaka, sepatutnya mansub dengan fathah, sekarang mansub dengan alif. Maratu bi abika, majrur dengan ya, sepatutnya majrur dengan kasrah. Yang asal dia. As-sabi' yang ke-7 babu al-amsilatil khamsah. Yaf'alani tu. Sepatutnya marfu' dengan apa? Marfu' dengan dhammah, yaf'alu. Yadribu. Tak. Sekarang ni marfu' dengan nun belakang. Itu satu. Satu lagi bila jazam. Sepatutnya jazam dengan mansub. Sepatutnya jazam dengan mansub kita buat dengan sukun lah. Lam yadrib. Kalau majzum lam yadrib. Kalau mansub lan yadriba bagi atas. Kat sini apa? Dua-dua buang nun. Lam yadriba. Asalnya yadriba ni lam yadriba. Asalnya yadriba ni masuk lan yadriba. Jadi asalnya apa? Lam yadrib, mati. Lan yadriba bagi atas kalau mansub. Sekarang ni mansub dengan majzum dengan buang nun. Jadi dengan cabang. Selesai kat situ. Wallahu a'lam. Minta maaf lah anak-anak ni. Wah, nak kena tidur. Bangun juga. Allahumma salli ala Muhammad. Khair insya-Allah. Ada sebarang soalan tak? Ada sebarang soalan? Nak kecil ni susahnya. Semacam yang ada.